adalah pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah corona namanya. Sebab itu tuan-tuan perempuan, cerita wabak penyakit ini, Rasulullah pernah berhadapan dengan isu ini dan menjadi sebagai seorang yang bagaimana nak mengawal keadaan itu, sebagaimana yang berada di China dan sekarang menular ke negara-negara lain. Tuan-tuan, virus ni tak nampak. Dalam Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman pada benda-benda gaib. Syurga dan neraka benda tak nampak gaib, pahala dosa benda yang gaib. Kuman ni pun pakai mikroskop tu baru boleh nampak. Tapi kalau mata kasar dia tak nampak. Benda gaib lah kita panggil. Takut dengan benda gaib ni tuan-tuan Sebab itu hari ni orang sibuk basuh tangan. Doktor pesan dia basuh, tapi solat 5 waktu Isya semalam yang diumpamakan orang yang ambil wuduk itu seolah-olah mandi di sebatang sungai. Tiap kali dia berwuduk, dia tak ambil pot. Ini masalah. Baca hikmah. Setiap kejadian tu ada hikmah. Kalau tak baca hikmah, rambut beruban tak jadi apa. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahu akbar. Nabi SAW pernah ajar cara menghadapi wabah penyakit ni. Kerana apa? Di zaman Nabi telah pun berlaku ada 2 jenis penyakit yang besar. Pertamanya tuan-tuan perempuan, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul Madinah al-masih wala at-ta'un. Nabi kata tak boleh masuk ke Madinah bagi yang menjangkit dan terjangkit oleh al-masih dan ta'un. Hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Ta'un, disebut ta'un ini. Ta'un ini adalah sebagai ar-rijsu. Ar-rijsu yakni kotor lah. Rijsun ni perkara yang najis, kotor. Kan ada ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun, kan? Najis, arak, judi, menyembah bala, bertunang nasib ini. Jadi rijsun ini dikhabarkan juga kepada penyakit ta'un ini. Sebab dia kotor, maka Nabi cegah siapa yang ada penyakit ni tak boleh masuk ke Madinah ketika itu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan dia berfungsi sebagai siksa atau penyakit yang merupakan suatu azab, yang mana tuan-tuan perempuan, Nabi juga menyebut bahawa ada suatu azab yang Allah utus untuk menimpa kepada seseorang yang Allah kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Allahu akbar. Yang ni nak baca ni orang mengaji. Kalau dengar penyakit, semua orang kata, ni aku salah ni. Wahal aku dah solat 5 waktu saya semalam, dah puasa sunat pun aku buat, zakat tak usah tunggu dekat pintu zakat, aku dah bayar online dah, memang confirm aku bayar punya. Haji dah bukan satu dah, kalau aku haji manap, aku dah 5 kali haji manap. Maknanya kena juga penyakit, kena juga bala bencana, Allah jadikan itu rahmat bagi orang mukmin. Subhanallah. Tidaklah bagi seseorang yang tertimpa ta'un kemudian ia berdiam diri di wilayahnya itu dengan sabar, dan ia menyedari bahawa ta'un itu tidak akan menimpa kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ia memperoleh pahala bagaikan orang yang mati syahid. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari tuan-tuan perempuan. Sebab itu dalam hadis nak jelaskan tuan-tuan perempuan bahawa penduduk yang wilayah terkena wabak ini, dia tidak boleh keluar dari wilayah itu supaya mereka bersabar. Bagi orang mukmin ni yang terima redha tadi ni, dia kena duduk dengan bersabar. Jadi orang-orang yang dikuarantin di China ini, yang umat Islam yang ada di sana itu, kita harapkan mereka supaya mereka bersabar. Harap mereka bersabar. Kerana Nabi suruh bila hang kena ujian, hang dikuarantinkan, hang sabar. Kenapa tuan-tuan perempuan? Pahala orang yang sabar, yang tidak keluar dari wilayahnya, memperolehi pahala sepadan orang yang mati syahid.
Dan perwujudan rahmat dalam perkara ini adalah bersabar. Orang yang sabar adalah dalam lindungan Allah, sebagaimana innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar ni tuan-tuan, nak buat masjid ni, tanya Syekh Lan kita lah nak buat macam mana. Aku tengok dia dok post dalam dia punya WhatsApp kan, daripada tanah landai ni sampai tertegak ni, sabarnya mereka ni, kontraktor yang buat ni, arkitek-arkitek yang nak buat, sungguh indah masjid ni, subhanallah. Mereka punya sabar yang tinggi. Kita pula sabar nak dengar ceramah habis pukul berapa, agak-agak malam ni. Subhanallah tuan-tuan. Negeri Syam sekitar tahun 18 Hijriah pernah diterjang oleh wabak Quraisy. Wabak tersebut mengorbankan jiwa sebanyak berapa orang kaum muslimin? 25 orang ustaz. 25,000 umat Islam mati di wabak Quraisy ini. Subhanallah. Antara sahabat-sahabat yang disebut mati syahid tadi kerana penyakit tadi, siapa dia? Nabi SAW menyatakan antara sahabat-sahabat tidak lain tidak bukan yang meninggal adalah Muaz ibn Jabal, Abu Ubaidah al-Jarrah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini nama-nama besar dalam Islam tuan-tuan dan puan. Mati mereka bukan dalam peperangan, walaupun mereka bersama dalam peperangan, tetapi mereka mati kerana penyakit. Sebab itu kena alert bab Wuhan ni, bab penyakit virus corona ni, kena berhati-hati muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Nabi kata, apabila kamu dengar wabak berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabak itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu kerana hendak melarikan diri darinya. Ini kita kena alert. Bukan doktor cakap, Nabi sendiri cakap. Doktor tu telah lah, mereka dah mengaji dalam bab saintifik dan sebagainya, istilah kedoktoran. Nabi pesan sebab benda ni berlaku dulu dah. Orang yang kena penyakit wabak ni tak boleh keluar daripada, maknanya kuarantin lah tu. Nabi dah buat lama lah. Tapi tak ada pula kena tembak pula, tak ada. Dalam hadis tak cerita orang kena tembak pasal lari. Cuma Nabi pesan jangan keluar. Umar nak pergi Syria dalam keadaan tengah nak berjalan dengan rombongan yang cukup ramai. Tiba-tiba akhirnya muslimin rahimahumullah, Abdurrahman bin Auf kata, antaranya ditanya oleh Umar, kau tak dengar cerita wabak sekarang ni, tengah wabak penyakit tengah hebat berlaku di Syria, membunuh ramai orang Islam, kita nak pergi juga. Umar duk fikir di pertengahan jalanan, akhirnya dia buat keputusan antara tanya orang ni, akhirnya Umar buat keputusan, kita patah balik. Abdurrahman bin Auf, ini keputusan yang tepat wahai Umar. Jadi kita kalau dah tahu tempat tu berpenyakit, nak pi juga, memang jari naik. Sebab itu Islam ni dia ada takdir minallah, usaha minan nas. Takdir Allah yang tetapkan, tapi usaha kita perlu ada. Hadirin hadirat rahimakumullah.